pengalaman terbang bak helang, Farah tak akan lupa berenang di lautan bak duyung. Tercapai juga walaupun macam-macam halangan. Jika terjun dari pesawat di ketinggian 5,000 meter, bagaimana? Inilah Go Travel, Go Deep. Oh yeah, I've done skydiving too actually, yeah. Skydiving was a good experience because I'm not scared of heights. First time I did it with the instructor on the back, so it was good. The second time I did it by myself. Not yet. Would you like to try? Yeah, maybe like when a few years later maybe. I would do it again, definitely do it again. It was a good experience. So you get to see the entire world from a smaller perspective and you realize how small you are considering to how big the world is. Because you're so far up and you can see everything and you can't even see humans from up there. I think now it's safe to do it. Why do you think now it's safe? Like the technology is good, they have enough experience and like instructor, I'm pretty sure they have experience too. Honestly, depending on how you're doing it, I think either of them could be safe or harmful as long as you're prepared for it, as long as the people who are taking you there know what they're doing, as long as they're experienced. I don't think there should be an issue. In the end, it's all about the adrenaline rush, and when you're going in there, you need to know that it could be dangerous. It could go either way. But considering that I haven't heard of any accidents recently, there have been accidents, of course, but just because I haven't heard of it, nothing has happened to me or anyone around me, I consider it really safe. Yeah. Ialah aktiviti ekstrim yang paling mencabar adrenalin dan masih baru lagi di Malaysia. Base jump. Base bermaksud buildings, antenna, span atau bermaksud bridge, earth atau bermaksud cliff. Base jumping mempunyai ramai pengikutnya di seluruh dunia. Bilangan negara yang menganjurkan aktiviti ekstrim ini semakin meningkat. Ini kerana terjunan yang dilakukan boleh digunakan dalam mempromosikan industri pelancongan tempatan dengan rakaman video para penerjun. Menara Kuala Lumpur adalah salah sebuah lokasi penganjuran base jump yang berlesen. Tahukah anda, aktiviti terjunan udara lebih dikenali sebagai skydiving diakui lebih selamat daripada base jumping. Untuk membuktikan sendiri kenyataan tersebut, Farah perlu melakukan sendiri terjunan udara. Oleh itu, Farah perlu membawa anda semua ke Segamat Johor. Untuk turut serta dalam terjunan, Farah perlu terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peserta kursus. Setiap peserta wajib hadir dan menyertai satu kelas teori. Kelas teori tersebut telah diadakan di Kuala Lumpur 2 minggu sebelum tarikh terjunan. Seperti biasa, Farah tidak keseorangan. Kelas ini bertujuan sebagai persediaan peserta-peserta dari sudut pemahaman teori sebelum beralih kepada hari amali iaitu hari terjunan nanti.
1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Aduh. Boleh. 4,000, 5,000, cek. Nama saya Abdul Karim bin Saleh, berasal daripada Bentong Pahang dan merupakan bekas jurulatih payung terjun Angkatan Tentera dan kini bertugas dengan Hawk Skydiving. Baik, persediaan daripada segi penuntut ataupun orang yang akan melakukan penerjunan, yang pertama sekali sihat tubuh badan lah. Okey, sihat tubuh badan, dan di sini kita tidak perlu medical check up sebab kita ada satu borang immunity form yang kita isukan dan dia mengisytiharkan diri dia sihat dekat situ. Kita berpegang pada borang itulah. Baik, sebelum kita melakukan penerjunan, yang pertama sekali aspek yang kita tekankan di sini iaitu latihan. Latihan yang kita akan lakukan yang pertama sekali latihan amali, praktikal di bawah ataupun ground training. Selepas itu barulah kita melakukan penerjunan. Dalam aspek latihan, kita sangat-sangat mementingkan ataupun menekan tentang masa. Berada di Segamat Johor. Di sini kita akan melakukan sukan ekstrim payung terjun. Farah pun dah berpakaian lengkap. Kalau korang nak tahu macam mana Farah melakukan terjunan pertama sendiri, jom ikut. Penerjun-penerjun terlatih adalah penerjun yang sangat berpengalaman. Mereka ada di antaranya merupakan anggota unit badan beruniform yang khusus di dalam bidang terjunan ataupun mereka telah melakukan lebih daripada 1,000 kali terjunan. Sekiranya anda nak pergi jauh dalam penerjunan ini, masa sangat penting. Umpamanya free fall, kita ada beberapa saat saja untuk nak kembangkan payung. Kalau kita miss ataupun kita ambil sambil lewa, mana kita gagal. Dalam penerjunan ini gagal dua saja. Yang pertama sekali kecederaan parah dan mati. Untuk menjadi seorang jurulatih ataupun instruktur dalam penerjunan, kalau dalam polis dan army dia ada kategori dia sendiri. Tetapi dalam awam penerjun civilian ini, kita berpandukan kepada penerjunan dia dan dia punya performance, kebolehan dia dalam penerjunan. Yang mana dia dah terjun melebihi 250 kali. Selepas itu dia melalui kursus-kursus yang kita anjurkan kepada mereka dalam Hawk ini. Aktiviti mencabar adrenalin ini mengajar kita agar sentiasa bersedia untuk keluar dari zon selesa jika kita benar-benar mahukannya.
Okey, saya Nur Amalina binti Jumail. Sedikit cerita latar belakang lah. Sebelum ni saya minat macam aktiviti yang outdoor. Dan saya dah try macam-macam aktiviti lah. Jadi skydiving termasuk antara salah satu aktiviti saya nak cuba. Untuk Malaysia, saya rasa ramai orang tak tahu pasal sukan skydiving ni sebab tak ada exposure mengenai sukan ni sendiri. Macam kebanyakan masa memang orang macam nampak skydiving ni lebih kat luar negara lah. Diorang tak tahu sebenarnya kat Malaysia ada kelab skydiving untuk Malaysia. Instructor Cik Lan selalu cakap safety first always. Dan untuk diri sendiri, pribadi, saya rasa yang paling penting adalah disiplin lah. Terutamanya macam kalau sebelum terjun, pastikan kita dah memang siap dia dengan semua ilmu lah di dada, so that nanti kalau kita terjun, kalau ada masalah apa-apa, kita tahu macam mana nak handle. Okey, kalau nak cakap pasal kos untuk main sukan macam ni, memanglah mungkin terpulang pada setiap orang lah. Kalau macam dia tahu, okey, maybe untuk pandangan luar, kalau dia tak pernah join, dia rasa harga kos tu macam tinggi. Tapi kalau once you dah belajar and then you tahu macam contoh alatan, equipment semua yang digunakan tu sebenarnya adalah sangat tinggi lah harga dia. So, berbaloi sebenarnya dengan harga yang kita bayar tu. And dengan bimbingan yang diberikan oleh instructor tu, ilmu tu macam bernilai lah. So, berbaloi lah untuk you bayar harga sebegitu. Left. Kejayaan penerjun merupakan kejayaan jurulatih. Maknanya kalau kita ambil penerjun 10 orang, 9 atau 8 yang cedera, maknanya jurulatih itu gagal. Ya. Jadi kita nak jurulatih yang baik ini, maknanya kalau kita latih 10, dalam keadaan 10 itu selamat dan boleh berbangga dengan penerjun itu sekali. Ya.
tidur yang cukup dan jangan makan terlalu kenyang sebelumnya pada hari terjunan dilakukan. Ini kerana ketika penerjun berada di udara, perut akan bergoncang dan kebanyakan mereka akan mengalami rasa mual. Disyorkan bagi penerjun yang akan terjun hanya makan sebagai alas perut sahaja. Apakah makanan yang boleh menghilangkan gemuruh? Antara makanan yang boleh meningkatkan rasa gemuruh adalah minuman berkafein, minuman bersoda, minuman beralkohol, makanan yang bergoreng dan makanan yang tinggi gula. Kita ada makanan yang membantu untuk mengurangkan rasa gemuruh. Okey, yang paling utama kita panggil mineral yang menenangkan, calming mineral, iaitu magnesium. Okey, so magnesium ni membantu untuk menurunkan hormon serotonin yang meningkatkan mood gembira. Jadi mengurangkan rasa gemuruh kita lah. Antara contoh makanan yang tinggi magnesium adalah sayuran yang berdaun hijau. Okey, so kita ada bayam, kita ada kangkung, sawi. Yang kedua, makanan yang tinggi magnesium adalah buah-buahan. So kita ada buah-buahan contohnya banana atau pisang. Okey, kita ada buah-buahan daripada kumpulan berries. Kumpulan protein kita ada ikan dan juga tinggi kandungan magnesium, iaitu contohnya ikan salmon, ikan tuna. Kedua adalah kategori makanan yang tinggi tryptophan. Tryptophan ni adalah kategori amino acid yang membantu meningkatkan level serotonin juga, yang meningkatkan mood happy. Contoh dia adalah biasanya daging merah dan juga telur. Okey. Yang ketiga adalah kumpulan antioksidan, yang mana makanan yang tinggi vitamin C dan juga vitamin E. Contoh vitamin C ni adalah buah-buahan jugalah. Kita ada buah orange, kita ada buah kumpulan berries, kita ada kumpulan pisang. Dan kalau vitamin E adalah ke kacang lah, sama juga tadi seperti magnesium, kita ada almond, kita ada pecan, kita ada walnut. Dan yang terakhir yang paling membantu untuk menenangkan adalah teh ataupun kita panggil herbal tea. Okey, yang kita boleh gunakan contohnya green tea, kita boleh gunakan jasmine tea ataupun chamomile tea. Teh green tea ataupun herbal tea Chinese tea ni adalah teh semula jadi yang tidak diproses, yang hanya dikeringkan sahaja. Tip paling utama untuk mengurangkan rasa gemuruh yang pertama adalah ambil kandungan oksigen yang lebih, iaitu air kosong. Sebenarnya air kosong tu adalah minuman utama yang bantu menurunkan rasa gemuruh sebenarnya. Dan yang kedua adalah teknik pernafasan kita lah. Dan kita kena tenang dan bernafas dengan betul.
Okey, secara peribadi Farah ni memang takut pada ketinggian. Jadi sebelum terjunan tu memang Farah ada banyak benda bermain dekat fikiran. Macam mana kalau payung tu tak buka. Okey, tak ada patah balik ni memang kena buat jugalah. Tapi Farah masih banyak berfikir. Walaupun dah sampai dekat atas tu, kita dah sampai dekat drop zone. Lepas tu ada satu kesulitan kecil lah di mana kita bertukar penerjun. Farah dah risau. So dekat walkie-talkie tu takut nanti dia tak dapat bagi Farah arahan. Kalau dia tak tahu Farah bertukar penerjun. Yang tu pun buat Farah tambah lagi stres juga. Tambah stres. Lepas tu instruktor dia banyak kali tanya, okey, standby. Dia cakap standby, Farah tak dengar. Tu Farah tanya balik dekat dia. Okey, lepas tu baru Farah keluar dekat sayap pesawat tu. Okey, time tu pun Farah masih tak dengar. Dia suruh go. Farah tanya balik dekat dia. Memang nampak sangatlah time tu Farah punya fikiran tak fokus lah. Tak fokus. Farah banyak kerisauan. Payung terjun ni memang sangat ekstrim dan juga bahaya. Sebab kita tak tahu risiko kita macam mana sebagai penerjun. Sebab kita dekat atas, dekat udara tu. Tapi kalau susah, Farah tak rasa sukan ni susah. Farah rasa semua orang boleh buat. Apa pula yang terjadi di episod akan datang? Hanya di Go Travel, Go Deep.